Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan menjalankan satu ujian untuk mengetahui kepekatan bahan terlarut yang ada di dalam setiap larutan yang terdapat di dalam 3 bikar yang tidak berlabel. Untuk menjalankan ujian ini, kami menggunakan 3 jalur ubi kentang yang telah diletakkan di dalam 3 bikar berbeza, 1 bikar untuk setiap larutan. Kami juga menggunakan kangkung yang telah dipotong mengikut saiz yang sesuai, dan pada hujung kangkungnya kami telah memotongkannya kepada 4 bahagian untuk mendapatkan hasilnya nanti. Tuang setiap larutan di dalam setiap bikar yang mengandungi jalur ubi kentang dan juga kangkung. 1 larutan untuk 2 bikar, 1 untuk kangkung dan 1 untuk jalur ubi kentang. Tunggu beberapa minit untuk mendapatkan hasilnya. Setelah beberapa minit menunggu, inilah hasil yang kami dapat. Pada hari ini kami akan menentukan yang manakah larutan hypotonik, hypertonik dan isotonik. Mari kita lihat hasilnya. Dalam larutan bikar yang pertama, kita dapat lihat bahawa jalur ubi kentang ini sedikit lentur dan sedikit keras. Seterusnya, jalur kangkung ini sedikit kembang dan tidak kecut. Kita dapat tahu bahawa larutan ini adalah larutan isotonik, iaitu larutan yang mempunyai kepekatan bahan terlarut yang sama. Apabila larutan ini adalah isotonik terhadap satu sama lain, tiada pergerakan bersih air berlaku. Jadi, kesannya terhadap sel tumbuhan adalah apabila sel tumbuhan dan larutan di luar bersifat isotonik, keupayaan air adalah sama. Jadi, pergerakan air meresap ke dalam dan keluar sel adalah sama. Sel berada dalam keadaan flasid. Mari kita lihat apa yang terjadi kepada jalur ubi kentang dan kangkung di dalam bikar kedua. Jalur ubi kentang boleh dilentur sehingga membentuk C, dan kangkung pula lembek dan layu. Ini bermakna larutan di dalam bikar kedua ialah larutan hypertonik. Larutan hypertonik ialah larutan yang mempunyai kepekatan bahan terlarut yang tinggi dan keupayaan air yang rendah. Ini bermaksud air keluar daripada sel secara osmosis. Kesan larutan hypertonik terhadap sel tumbuhan ialah mereka mengecil dan sitoplasma mengecut, menyebabkan membran plasma tertarik daripada dinding sel. Fenomena ini dinamakan plasmolisis. Plasmolisis menyebabkan jalur ubi kentang ini boleh dilentur dan kangkung ini layu dan lembek. Sel tumbuhan yang mengalami plasmolisis boleh disegarkan kembali dengan memasukkannya ke dalam larutan hypotonik dengan segera. Sel ini dikatakan mengalami diplasmolisis.
Untuk bika yang ketiga dan bika yang terakhir, kita dapat lihat kangkung bahagian yang telah kita potongkan kepada 4, ia menjadi mengembang dan membentuk seperti bunga. Ia mengembang sehingga bergulung. Ini menandakan yang larutan tersebut ialah larutan hipotonik. Begitu juga dengan jalur ubi kentang. Jalur ubi kentang menjadi keras sehingga tidak boleh dilenturkan dan ianya sedikit memanjang. Bagaimanakah kita dapat mengetahui yang ianya ialah larutan hipotonik? Larutan hipotonik mengandungi kepekatan bahan terlarut yang rendah dan keupayaan air yang tinggi. Seperti yang telah kita pelajari, air meresap dari kawasan yang mempunyai keupayaan air yang rendah kepada kawasan yang mempunyai keupayaan air yang tinggi. Ini bermakna sel hipotonik mempunyai kepekatan bahan terlarut yang rendah dan keupayaan air yang tinggi. Hal ini menyebabkan larutan hipotonik meresap masuk ke dalam vakuol secara osmosis. Vakuol mengembang dan menolak sitoplasma serta membran plasma ke dinding sel. Dalam keadaan ini, sel dikatakan dalam keadaan segah. Sel tumbuhan tidak meletus kerana dinding sel adalah tegar dan kuat. Tekanan segah adalah penting kepada sel tumbuhan kerana dapat memberikan sokongan dan mengekalkan bentuk sel. Kesegahan sel menyebabkan sel pengawal mengembang supaya stoma terbuka untuk fotosintesis. Secara keseluruhannya, kita dapat simpulkan yang manakah larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik hanya menggunakan jalur ubi kentang dan juga kangkung. Kami harap saudara dan saudari boleh mencuba ujian yang kami lakukan untuk mengetahui kepekatan bahan terlarut dan keupayaan sama ada keupayaan airnya tinggi ataupun rendah. Sekian dahulu daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.